السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, kata dia, lamma nazalat ayatu sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in kathir faqalu muraq wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa' faqalu inna allaha la ghaniyyun an sa'i hadha فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, apabila turun ayat yang menganjurkan orang Islam supaya bersedekah, para sahabat Nabi nuhamilu ala zuhurina, masing-masing kelang kabut, pakat-pakat ambil upah untuk pikul barang dengan tujuan untuk nak cari duit supaya dengan duit tu mereka dapat bersedekah. Turun ayat Quran, ayat yang menganjurkan orang Islam suruh sedekah. Sahabat-sahabat Nabi bila terima saja ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala suruh supaya orang Islam ni bersedekah, mereka masa tu tak ada duit. Masing-masing nak sedekah tapi duit tak ada. Pakat-pakat ambil upah, pergi tanggung barang, supaya dengan kerja tanggung barang ni mereka dapat upah, supaya dengan duit upah tu mereka boleh bersedekah. Itu cerita. Bila turun ayat suruh sedekah, duit tak ada nak sedekah, nak kena cari duit dulu. Bila ada duit baru boleh sedekah. Macam mana nak cari duit? Sahabat-sahabat Nabi ni pergi ambil upah, tanggung barang. Bila dapat upah tu sedekah. Ini cerita sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Abi Mas'ud, ataupun nama dia Uqbah bin Amr, dia kata faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni ada yang bila dapat duit, bawa duit tu pergi bagi sedekah. Duit yang dia bagi sedekah tu syai'un katsir, banyak.
Banyak mana dapat banyak pun banyak pergi bagi sedekah. Faqalu mura. Ada pula sebahagian yang lain pula. Sebahagian ni maksudnya orang munafik. Bila tengok dia ni pergi sedekah banyak, mereka kata mura. Mereka kata ni nak menunjuk. Ini cerita. Hadis ni nak cerita tentang perangai manusia. Ada segolongan manusia bila mai perintah agama suruh buat baik, ada sebahagian manusia bila mai perintah agama suruh buat baik, dandan nak pergi buat baik. Ini satu golongan. Ada satu golongan manusia bila mai perintah suruh buat baik, dia tak buat baik. Bila orang buat baik, dia kata. Ni manusia. Yang ni yang kata manusia. Sahabat-sahabat Nabi bila turun ayat yang menyuruh orang Islam ni sedekah, sebahagian daripada sahabat yang tak ada duit ni pergi ambil upah, tanggung barang. Bila dapat upah, duit upah tu bagi sedekah. Ada sebahagian pula yang lain yang ada munafik, yang ada nifak dalam diri. Golongan munafik ni bila tengok orang pergi sedekah banyak, mereka kata murah. Ni nak menunjuk ni, mereka kata. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bisa'. Ada pula segolongan yang lain, dia tak ada banyak, harta tak banyak, maka dia sedekah juga. Sebab ayat Quran sudah turun suruh bersedekah. Dia nak bagi banyak tak ada, maka dia bagi satu sah daripada makanan gandum dia, tak sampai tergantang. Banyak tu ya dia boleh bagi, tapi dia bagi juga. Pasal apa? Pasal Quran dah turun suruh bersedekah. Nak bagi banyak tak ada sikit, bagi sikit. Faqalu, maka golongan hak satu tadi ni, hak tengok orang bagi banyak, mereka kata menunjuk ni. Bila tengok pula orang bagi sikit, mereka kata innallaha la ghaniyun an sa'i hadha. Mereka kata apalah pergi bagi sikit. Takat banyak tu Tuhan maha kaya, Tuhan tak heran kalau bagi banyak tu. Ni golongan dalam masyarakat. Kita jangan jadi golongan ni. Golongan yang orang buat apa pun tak betul. Apa orang buat pun tak betul. Orang buat apa pun tak betul. Orang bagi sedekah banyak, dia kata menunjuk. Orang bagi sikit, dia kata sikit buat apa, dia tak usah bagi. Tuhan sikit-sikit ni Tuhan tak pandang. Fanazalat, Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun sepotong ayat. Ayat 79 daripada surah Taubah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Tuhan turun sepotong ayat, maksud dia allazina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqah. Mana-mana orang yang mencela, yang suka pelekeh orang, mana-mana orang yang suka duk cemuh orang, suka duk hina orang, mana-mana golongan manusia yang suka duk cela orang-orang yang ikhlas di dalam memberi sedekah. Sedangkan orang-orang yang mereka cela itu, mereka mampu bagi takat tu aja, tapi mereka ikhlas. Mana-mana orang yang mencela orang yang ikhlas ni, fayaskharuna minhum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memperolok-olokkan golongan yang bagi sedekah sikit ini. Sakhirallahu minhum, mereka tak ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperolok-olokkan mereka di hari kiamat. Walahum azabun alim, bagi orang hak cakap banyak ni, bagi mereka azab yang sangat pedih.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ni dapat kita faham, kita anggota masyarakat, kita masukkan diri kita dalam kumpulan orang yang buat baik. Kita jangan letak diri kita dalam kumpulan orang yang suka mencemuh orang buat baik. Kita tengok satu orang buat baik, kita pergi masuk kumpulan tu. Kita jangan jadi golongan yang cemuh orang buat baik. Kita cemuh dia buat baik kerana bukan kita buat. Kita mau kita buat. Kalau orang buat, kita cemuh. Kita buat apa? Tak mau. Kita ni tak boleh kita masukkan diri kita dalam kumpulan yang suka mencemuh orang. Sedangkan orang yang kita cemuh itu orang yang buat benda-benda baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat 79 surah At-Taubah yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala kata orang-orang yang suka menghina orang-orang yang beriman apabila mereka buat benda-benda baik, maka mereka ni di hari akhirat itu akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sediakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbuatan suka menghina, suka mencemuh, suka underestimate, suka downgrade orang ini perbuatan yang tidak elok. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyakh Badrin, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh. فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معكم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia sahabat Nabi dan dia sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas dengan pak Nabi Abdullah dua beradik. Maka dia Abdullah ni dengan Nabi sepupu. Dia kata pada masa Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar telah ambil Abdullah bin Abbas, sedangkan dia masih muda, masih budak muda masa tu. Sayyidina Umar ambil dia masuk dalam satu jawatan kuasa di bawah pemerintahan Sayyidina Umar. Jawatan kuasa tu yang lainnya, anggota jawatan kuasa tu ialah sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior yang terlibat di dalam perang Badar. Sayyidina Umar jadi khalifah. Masa dia jadi khalifah, dia ada jawatan kuasa yang membantu pemerintahan dia. Ada satu jawatan kuasa tu, ahli jawatan kuasa semua orang-orang lama-lama, orang tua-tua, senior-senior yang sama-sama perang Badar dengan Nabi.
seorang aja anak muda, iaitu Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar ambil dia seorang, mai duduk dalam jawatan kuasa orang senior-senior ni. Bila dia dimasukkan dalam jawatan kuasa yang orang lain semuanya orang tua-tua, faka'anna ba'duhum wajada fi nafsih. Hak tua-tua, hak senior-senior ni rasa tak selesa dengan dia ni. Mereka duk rasa, apa ni budak kanyak ni seorang main duduk dengan kita. Apa ni? Ni, perasaan suka underestimate orang. Suka pandang orang rendah. Suka duk sukat orang, duk rasa kita lebih orang bawah. Perasaan ni ada di kalangan sebahagian mereka ni. Bila Sayyidina Umar ambil Abdullah bin Abbas mai duduk dalam jawatan kuasa yang hak lain ni semua orang tua-tua, geng yang tua-tua ni, geng yang senior-senior ni rasa terganggu dengan budak muda seorang ni. Faqala, maka kata mereka, lima yadkhulu hadha ma'ana. Mereka kata kat Sayyidina Umar, apa pasal pergi duk ambil budak muda ni mai duduk sekali dengan kami? Walana abna'un misluh, sedangkan anak kami pun umur dia. Apa pasal yang pergi ambil budak muda ni mai duduk dengan kami? Dia ni bayar anak kami aja. Kami tak senang dengan dia ni. Biar kami sudahlah, tak payah hok masuk ni budak ni. Depa komplain Sayyidina Umar Al-Khattab. Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum. Sayyidina Umar kata, hampa bukan tak kenal dia ni. Sesungguhnya dia ni macam yang hampa semua tahu. Siapa dia? Abdullah bin Abbas ni hampa bukan tak kenal dia. Dia ni bukan hampa tak kenal, dia sepupu Nabi. Sayyidina Umar kata, aku ambil orang muda mai duduk dengan hampa, bukan aku ambil orang sembarangan. Abdullah bin Abbas yang aku ambil mai duduk dalam jawatan kuasa dengan hampa ni, dia ni sepupu Nabi. Dia besar di dalam rumah Nabi. Daripada kecil lagi Nabi ambil duduk dalam rumah Nabi. Dia membesar di dalam rumah Nabi. Bahkan dia sumber ilmu yang diiktiraf oleh Nabi. Masa Nabi hidup dulu lagi, Nabi bagi kedudukan dekat dia, Nabi bagi muka dekat dia. Berapa banyak hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Orang yang aku ambil mai duduk dalam jawatan kuasa hampa ni, dia bukan sembarang orang. Walaupun dia muda berbanding dengan hampa, tapi dia ni bukan hampa tak kenal dia. Dia ni min haitsu alimtum. Dia ni macam yang hampa tahu, dia sepupu Nabi, dia besar dalam rumah Nabi, bahkan Nabi mengiktiraf ilmu dia. Aku ambil dia mai duduk dengan hampa, takkan yang tu nak jadi satu kesalahan. Sayyidina Umar kata macam tu. Fada'ani zata yaum, kata Ibnu Abbas, satu hari Sayyidina Umar panggil aku. Fa'adkhalani ma'hum, dan sekali lagi Sayyidina Umar panggil aku masuk dalam jawatan kuasa hak sama-sama dengan mereka ni semua. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum, dan dia kata aku rasa Sayyidina Umar panggil aku mai hari ni tujuan dia satu aja, dia saja nak tunjuk dekat mereka aku ni siapa. Dia kata bukan panggil saja-saja dah. Sayyidina Umar panggil aku mai masuk dalam mesyuarat tu hari tu, tujuan Sayyidina Umar nak bagi mereka ni semua kenal aku siapa. Faqala, maka kata Sayyidina Umar, ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam mesyuarat tu Sayyidina Umar tanya satu soalan dekat semua orang. Sayyidina Umar kata, apa kamu nak kata tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Apa pendapat kamu semua? Sayyidina Umar kata. Faqala ba'duhum, maka sebahagian daripada sahabat-sahabat yang tua-tua ni, mereka jawab. Mereka kata, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina. Ayat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila tiba pertolongan Allah, maka berjayalah.
Mereka kata maksud ayat tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala nak perintahkan kita supaya banyak memuji Allah dan banyak minta ampun pada Allah. Lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita sesuatu kemenangan ataupun kejayaan, kita kena banyak puji Allah. Dia berjawab macam tu. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'a. Sebahagian lagi daripada hak tua-tua ni tak mau jawab apa, pakat sengak semua. Faqala li, Sayyidina Umar beralih dekat Ibnu Abbas yang muda tadi ni. Sayyidina Umar kata kat dia, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas, adakah kamu sependapat dengan apa yang kawan ni kata tadi? Ayat idza jaa nasrullahi wal fath ni, ayat ni turun dengan tujuan nak suruh kita banyak memuji Allah, banyak minta ampun kepada Allah bila Allah bagi kejayaan dekat kita. Adakah kamu sependapat dengan mereka ni? Jawab Ibnu Abbas, dia kata la. Dia kata tak, aku tak berpandangan macam tu. Dia kata. Sayyidina Umar kata, kalau macam tu apa pendapat kamu? Dia kata, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Dia kata ayat tu turun kerana Allah nak bagi tahu dekat Nabi bahawa Nabi sudah dekat dengan ajal dia. Jawapan dia lain langsung daripada jawapan orang tadi. Dia kata dah, bukan itu maksud idza jaa nasrullahi wal fath. Maksud ayat tu bila turun idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya ialah Allah nak bagi tahu dekat Nabi bahawa Nabi dah dekat dengan ajal dia. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar Ibnu Abbas kata macam tu, kata Sayyidina Umar, ma a'lamu minha illa ma taqul. Sayyidina Umar kata, aku pun berpendapat macam yang kamu kata juga. Pasal apa? Pasal Nabi pernah bagi tahu benda ni dekat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Umar nak bagi tahu dekat sahabat tu ada ramai-ramai tu, hampa jangan pandang rendah dekat Ibnu Abbas. Dia sepupu Nabi, dia banyak masa dihabiskan di dalam rumah Nabi. Satu-satu ayat Quran yang turun, dia lebih faham daripada sahabat-sahabat lain. Dan memang sungguh ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu turun sedangkan umur Nabi sudah di penghujung. Dengan turunnya ayat tu, Nabi SAW sudah tahu bahawa kerja dia untuk menyampaikan Islam sudah selesai. Bila selesai kerja, maknanya dia sudah hampir dengan umur wafat dia. Dan inilah yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar dan juga kepada Ibnu Abbas. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang lain, jangan kita pandang orang dengan pandangan rendah. Kerana belum tentu orang yang kita pandang rendah tu sebenar-benar rendah. Kadang-kadang orang yang kita pandang rendah tu kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang sebuah hadis riwayat daripada Abi Safwan Abdullah bin Bus Al-Aslami radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia, manusia hak paling baik, man tala umruh wa hasuna amaluh, orang yang Allah bagi umur panjang dan amalan dia semua baik-baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita yang penting dalam hidup kita ialah ending dia. Kita ni semua, hak penting dalam hidup kita ni ialah ending. Mula kita macam mana, sudah habis, lepas-lepas dah. Ending kita nak kena jaga. Sebab kita selalu doa, minta supaya Allah matikan kita bihusnil khatimah, dengan penutup, dengan penghabisan yang cantik. Lepas-lepas tu saya cakap habis dah, selesai dah. Apa kita buat 10 tahun dulu, apa kita buat 5 tahun dulu, apa kita buat minggu lepas, sudah. Benda lepas-lepas minta ampun kepada Allah. Start daripada hari ni sampai hari nak mati,
biarlah amalan kita wa hasuna amalu, biarlah amalan kita amalan yang baik-baik. Jadi apa yang penting ialah mula daripada la ni sampai kita habis umur kita jaga bagi elok. Tak usah dengki ke orang, tak usah hasad dekat orang, tak usah fitnah orang, tak usah dia buat jahat ke orang, tak usah. Semua benda ni tak usah. Buat benda yang baik-baik, kerana benda yang baik-baik ini merupakan amalan yang baik-baik. Dan inilah yang penting sebelum kita pejam mata mesti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Jilid 16. Muka surat 209. Muka surat 209. Bab ma jaa fi kasratil kalam, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan banyak bercakap. Ini tajuk yang kita sambung daripada tajuk bulan lepas. Bulan lepas pun maksud sama. Bulan lepas dia kata bab ma jaa fi samti, iaitu bab yang datang pada membicarakan diam daripada bercakap. Diam daripada bercakap maksudnya tak banyak bercakap. Tajuk malam ni serupa, cuma dia ubah ayat. Dia kata bab yang menceritakan tentang kasratil kalam, tentang banyak bercakap. Bagus ke tak bagus dalam agama? Ketahuilah saudaraku, bercakap banyak di sini ialah bercakap lain daripada zikrullah. Yang kata cakap banyak ni, cakap benda yang tak membuatkan kita ingat Allah. Zikrullah ni bukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja. Zikrullah maksudnya cakap apa pun yang boleh bagi kita dan orang yang dengar ingat pada Allah. Selain daripada cakap yang boleh bagi kita ingat pada Allah, yang tu dia panggil banyak cakap. Begitu. Seperti berbual dan bercerita dan berhikayat dengan segala taulat dan orang-orang. Seperti buat cerita, cerita dongeng, cerita yang tak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak boleh ambil pengajaran. Itu maksudnya. Dan cerita hikayat dan juga cerita sembang ialah semata-mata untuk bersuka-suka dan untuk nak mencari ketawa. Cerita semata-mata buang masa. Ini maksud banyak cakap. Dan lalai daripada mengerjakan yang berfaedah. Punya duk bercakap ni sampai tak semayang. Misalnya bersembang ni sampai tak semayang. Lama tak jumpa kawan, bila jumpa dia buka cerita bersembang daripada pukul 11 malam, 12, 1, 2, 3, 4 pagi sampai pukul 4 pagi letih tak larat sembang, terlena tak mayang subuh. Ada orang jadi macam tu. Dia bersembang sampai pukul 4 pagi dia boleh sembang, punya penat bersembang, terlena, lena tu tak jaga subuh. Maka dia buat kerja sia-sia. Maka jikalau seseorang itu mengeluarkan hikayatnya seperti memberi suka orang dan memberi tertawa orang, tak dapat tidak hikayatnya itu banyak yang karut. Kalau dia buat cerita sembang tak habis-habis ni, banyak karut daripada yang betul. Banyak yang karut. Dan tiada berfaedah akan sebagai faedah akhirat. Akhirat tak ada apa benda ni. Maka jadilah orang yang demikian itu membanyakkan bercakap lain daripada zikrullah. Ini yang dilarang oleh agama. Adapun jikalau berbual, bercakap banyak pada zikrullah, yakni seperti muzakarah hukum-hukum syarah, cakap bincang pasal hukum syarah, ambil satu tajuk cerita pasal derma organ, boleh ke tak boleh. Yang kata derma organ nak mati, kita buat satu wasiat, kata saya biji mata saya hadiahkan kepada satu orang hafaz Quran yang mata dia tak boleh nampak daripada kecil. Boleh tak boleh kita nak mewasiatkan mata kita kepada satu orang yang hafaz Quran? Muzakarah tentang benda tu, dari segi sains dia macam mana, dari segi perubatan macam mana, dari segi nas yang ada dalam agama ada ke tak ada. Benda macam ni walaupun nampak bercakap banyak, tetapi dia cakap yang membawa kita kepada zikrullah, dia kata. Yang tu tak apa. Ataupun berhikayat yang betul dan hikayat yang sebenar-benar berlaku, dan dihikayatkan itu atas jalan ambil iktibar bagi diri dan bagi taulan yang mendengar. Ataupun kita duduk sembang, kita cerita satu kisah tu benar, memang betul jadi,
Dan tujuan kita cerita kisah tu, benda tu cerita. Tujuan kita cerita benda tu supaya kita dapat iktibar, orang yang dengar dapat iktibar. Yang tu termasuk dalam zikrullah. Dia kata, yang tu tak apa. Maka iaitu termasuk di dalam zikrullah. Yang tu tak apa. Dia kata. Dan juga ambil iktibar atas jalan akhirat. Dan cerita tu diceritakan dengan tujuan supaya orang boleh ambil pengajaran. Kata hari tu ustaz ni ada cerita macam ni. Hang jaga baik, hang jangan duk buat. Iktibar. Maka iktibar tidak jadi satu kesalahan. Bahkan dia termasuk di dalam zikrullah. Dia kata. Tetapi jikalau ambil iktibar kerana dunia dan kerana berniat jahat, maka iaitu tidak keluar daripada tegah syarak. Kalau tujuan cerita tu tujuan jahat, cerita benda tu cerita benar, tapi tujuan cerita tu nak supaya orang semua pekat cemuk dia tu, yang tu dia jadi tujuan dunia. Tujuan tu dah jadi tujuan keduniaan. Kita tujuan nak menghina dia, berdosa. Yang tu syarak tak maksudkan. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bighairi zikrillah, fa inna kathratal kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi min Allahil qalbul qasi. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membanyakkan sekalian kamu akan bercakap dengan yang lain daripada zikrullah. Nabi pesan hak tu dulu. Kalau bercakap benda tak ada faedah, tak usah bercakap. Nabi kata, kerana banyak cakap dengan lain daripada zikrullah mengeraskan hati. Dia kata hati kita jadi keras. Dia sembang benda-benda lara, hati jadi keras, dia kata. Dan bahawasanya orang yang lebih jauh daripada segala orang daripada Allah Ta'ala, iaitulah orang yang keras hati. Orang yang jauh daripada rahmat Allah ialah orang yang keras hati. Hati keras. Orang baca ayat Quran pun hati tak tersentuh, hati keras. Orang baca hadis Nabi pun tidak rasa benda tu menyentuh hati, hati dia keras. Orang cerita satu cerita sedih yang sepatutnya dia rasa ihsan, dia rasa belah kepada, dia rasa kesian kepada cerita tu, tak rasa apa. Orang ni hati keras. Orang yang hati keras jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tidak kami ketahui melainkan daripada hadis Ibrahim bin Abdullah bin Khatib. Masalah, dia kata bercakap dengan yang lain daripada zikrullah. Bermula bercakap dengan lain daripada zikrullah itu ialah bercakap dengan apa cakap yang bukannya jalan taat kepada Allah. Seperti berbual kesedapan dunia dan berbual penyukaan hati dan juga pelalai. Bercakap benda yang tak ada satu faedah. Cerita pasal dia mengaitkan ahli kelab joran, kan? Hampir mengai tanu, hampir mengai tani, hari tu pergi mengai tanu, apa nampak apa ni. Cerita kata aku tu tengah duk mengai ni, nampak satu apa tu macam orang duk berdiri, kaki duk atas ayam, kepala naik sampai hilang dalam awan. Tu duk cerita benda lagu tu. Tak ada satu faedah. Ini dia kata benda yang melalaikan. Dan cakap yang memberi tertawa-tawa dan berhikayat yang asyik dan maksyuk dan sebagainya. Cerita 1001 malam, alfu lailah wa lailah, dia kata. Cerita tak lagi malim deman turun mai jumpa malim kondang, tak lagi apa tu. Apa satu benda kita dapat? Tak ada satu benda. Cerita kata jumpa ikan duyung tang mana ke, ikan duyung nak ikut balik di rumah. Tak ada satu faedah. Hikayat yang membuang masa. Ini satu. Ataupun bercakap akan zikrullah itu, iaitu bercakapkan perkara taat dan perkara ibadah, seperti mengajar, seperti belajar, seperti mengaji, seperti membaca Quran, dan seperti memberi nasihat. Yang ini semua bagus. Kita belajar apa juga benda yang benda tu berupa ilmu, ilmu yang boleh membawa kebaikan bagi kita orang Islam.
Kita belajar benda tu, belajar tu dia termasuk di dalam zikrullah. Contoh orang mengaji sains, dia mengaji biologi, akhirnya dia boleh nampak kebesaran Allah. Orang mengaji kimia, dia duk mengaji kimia ni apa, macam-macam atom apa semua, macam-macam mengaji, akhirnya dia nampak kebesaran Allah. Orang mengaji fizik, orang mengaji macam-macam perubatan, orang macam-macam mengaji ni, walaupun benda ni bukan tauhid, bukan fiqh, bukan usul, bukan tasawuf, bukan Quran, bukan hadis, tetapi benda-benda ni bila didalami, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di dalam belajar yang dianggap sebagai zikrullah, dia kata. Ataupun mengaji, baca Quran, ini lebih-lebih lagi. Ataupun kita memberi nasihat. Kita nampak depan mata kita satu benda tak elok, kita pergi bagi nasihat. Soal dia nak ikut, dia tak ikut, tu soal dia dengan Tuhan. Soal kita pergi bagi nasihat, kita menasihati dia, itu zikrullah, dia kata. Dan berbualkan jalan mengambil iktibar dan juga jalan pengajaran. Kita bercakap, kita bercerita benda yang di akhir cerita tu ada satu iktibar, itu zikrullah, dia kata. Dan juga mengucap tasbih, dan juga bertahlil, dan menyuruh orang dengan buat baik, dan menegah orang daripada buat jahat, dan menaik saksi atas perkara yang hak, dan memberi khabar akan ahwal masalah dunia yang menjadi penolong kepada akhirat. Tak jadi salah. Duk bincang macam mana nak buat tu alat, bila orang tasbih tekan klik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Daripada duk pakai biji tasbih secara biasa tu, dia buat hak ketua tu boleh duk tekan klik. Pergi duk bincang macam mana nak buat benda tu, itu zikrullah. Kita nak menghasilkan satu benda yang benda tu boleh membantu orang beribadat kepada Allah. Orang-orang yang pandai dalam bidang komputer, dalam bidang sains, duduk sekali duduk bincang macam mana nak buat Quran ini buat dalam bentuk CD misalnya. Lah orang beli kereta lah, kaset pun tak ada, semua pakai CD aja. Jadi dia ada bincang macam mana nak buat Quran dalam bentuk CD. Satu CD ada 30 juzuk Quran. Jadi orang bila naik kereta, dia masuk CD tu, dia boleh dengar Quran sepanjang dia duduk naik kereta. Orang yang terlibat dalam perbincangan awal nak buat CD Quran tu dapat pahala, kerana dia bincang satu benda yang boleh membuatkan akhirnya orang zikrullah, orang ingat kepada Allah. Dia macam tu. Dan juga khabar yang menolak kemudarat yang akan berlaku. Maka semua ni termasuk di dalam zikrullah. Kerana setengahnya wajib, setengahnya sunat, dan setengahnya harus dicakapkan itu dengan izin daripada syarak. Maka siapa bercakap dengan barang yang diizin syarak, maka dapatlah kebajikan daripadanya pada dunia dan akhiratnya. Siapa juga bercakap benda yang dibenarkan oleh syarak, dia dapat pahala akhirat. Siapa juga, tak nanti ustaz, tak nanti tok imam, tak nanti datuk mufti, tak nanti tok qadi. Siapa juga bercakap satu benda yang benda tu boleh membawa manfaat akhirat dekat orang, dia dapat pahala. Begitu. Dan tidak berdosa dia, dan tiada memberi mudarat akan anggota-anggota badannya sendiri, sebagaimana yang telah dikhabarkan di dalam beberapa hadis yang lalu. Semua perkara itu banyak jadi dengan sebab cakap. Sesungguhnya lidah itu kecil anggotanya, tetapi amat besar bahayanya. Kita dah baca bulan lepas tentang bahaya lidah ni. Kita dah baca bulan lepas macam mana tiap-tiap pagi bila kita bangkit tidur, semua anggota ni pakai duk merayu dekat lidah. Tolonglah hari ni hang jaga sikit, jangan duk bercakap ikut sedap mulut. Pasal apa? Kerana hang bercakap ikut sedap, esok masuk neraka. Bukan lidah saja masuk, satu badan masuk neraka. Tak ada pasal-pasal, tangan pun kena bakar dengan api, kaki pun kena bakar dengan api. Maka dengan kerana tu, pagi-pagi semua anggota merayu dekat lidah, tolong kontrol sikit hari ni, jangan dia bercakap ikut sedap hati. Begitu. Dia kata dengan kerana itu dilarang oleh syarak membanyakkan cakap. Dan lagi pula membanyakkan cakap dengan lain daripada zikrullah itu mengeraskan hati. Hati jadi keras. Sebagai tersebut dalam hadis dalam masalah tadi. Yakni siapa bercakap dengan lain daripada segala yang diizinkan syarak itu, jadi mengkelamkan dan menggelapkan akan hati dia. Maka tiada mau terima pengajaran agama dan suka kepada menurut hawa nafsu. Hati bila keras tuan-tuan, agama tak boleh masuk.
Tuan-tuan, bukan sikit orang kita dah jumpa dalam dunia ni cakap agama tak bawa kesan kat dia. Tak bawa kesan. Nasihat pun tak masuk. Apa pun tak jalan lah. Kita cakap elok-elok pun tak jadi. Kita buat marah-marah dia pun tak jadi dah. Hati keras. Hati dah kematu dah. Hati keras dah. Bila hati keras, tak ada ruang untuk nak dimasuk oleh hidayah Allah. Tak ada ruang. Hati jadi keras kerana mula dengan lidah tak jaga. Kerana lidah tak jaga, Nabi kata hati jadi keras. Bila hati jadi keras, nasihat, pengajaran, apa pun tak boleh nak jerat masuk di dalam hati dia. Dan dia kata tinggallah dia berbimbang dengan yang lain daripada yang disuruh Allah dan tidak ingat kepada Tuhan. Sampai satu peringkat dia jadi manusia yang tak ingat Tuhan. Tak ingat kepada Allah. Maka apabila ditegur oleh seseorang yang beragama akan tabiatnya yang menyalahi pada syarah, maka melawan dia. Bila hati keras, orang pergi nasihat, dia marah orang. Bila hati dah keras, orang pergi nasihat dia, orang yang nasihat dia nanti kena maki dengan dia. Dia tak ada peduli siapa. Dan tidak diterimanya, bahkan dibangkangnya dan diperbuatnya lebih-lebih lagi daripada yang dilarang itu. Ni bukti orang dah keras hati. Dia buat satu benda salah, kita pergi nasihat dia. Bukan setakat dia tak dengar nasihat kita, dia bangkang kita. Bukan setakat dia bangkang kita, hak kita tegur dia tadi tu, dia buat 10 kali ganda tu nak tunjuk kat kita. Kata dia tak heran kat kita. Bila jadi macam ni, faham dah. Hati dia sudah jadi keras, petunjuk Allah tak boleh masuk dah dalam hati dia. Semua ni mula punca daripada lidah, Nabi kata. Begitu. Baik, seolah-olahnya menjadikan dia bertambah kelam lagi hatinya dengan sebab yang baik itu. Hati makin gelap, dia kata. Dan jadilah seorang yang lebih jauh daripada rahmat Allah dengan sebab hati yang keras itu. Maka jadilah apa nasihat orang tak bagi bekas dan tidak bagi faedah pada dia. Dan jadi lalai dia dengan leteran lidahnya jua. Dan tidak berfikir dia pada amal soleh. Dan banyak-banyak dia tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habislah. Iaitu kesudahan yang buruk bagi satu orang manusia. Tuan-tuan, kita takut tuan-tuan. Kita takut. Tadi duduk naik kereta, duduk main, tadi duduk sembang dengan sahabat-sahabat atas kereta. Duduk sembang balik, kata berapa ramai dah orang yang dulunya duduk ikut kuliah kita, duduk ada, duduk nampak muka Allah pun duduk tak ada. Kalau dia tak ada kuliah kita kerana dia pergi kuliah ustaz lain, tak apa. Tak apa. Janji dia mengaji. Kita nak yang tu je. Kalau satu masa dulu nampak dia ada ke depan kan, bagus. Dan Allah tak ada. Kalau dia tak ada di sini, dia ada di masjid lain. Duk ikut ustaz mana pun tak apa. Tidak jadi satu masalah. Kita takut dia tak ada di sini, dia tak ada di mana-mana. Dia duk ada tepi pantai duk mengikat. Saya takut yang tu. Kita takut yang tu. Petunjuk Allah bagi, dia boleh ambil balik. Macam nyawa kita juga. Kita ni dulu tak ada. Tuhan bagi kita ni terbentuk dalam rahim mak kita. Sampai cukup hari kita beranak keluar, Allah bagi roh, bagi nyawa kat kita. Macam mana Allah bagi nyawa kat kita, macam tu Allah boleh ambil balik. Berapa ramai orang mati setelah diberi satu tempoh masa untuk dia menikmati roh yang Tuhan bagi, Tuhan ambil balik. Macam mana roh Tuhan bagi, Tuhan boleh ambil balik. Macam mana kesihatan Tuhan bagi, Tuhan boleh ambil balik. Macam mana kebahagiaan Tuhan bagi, Tuhan boleh ambil balik. Macam itulah hidayah dan petunjuk Tuhan bagi, Tuhan boleh ambil balik. Bila Tuhan ambil balik kesihatan pun kita susah dah, kerana kita terpaksa menanggung sakit. Tuan-tuan boleh bayang Tuhan ambil hidayah daripada hati kita, habis. Tuhan ambil kesihatan daripada kita. Kalau kita syabak, janji syurga ada di sana. Tapi kalau Tuhan ambil hidayah, Tuhan ambil petunjuk daripada hati kita, kita pergi jadi lingkup. Na'udzubillah min dzalik. Habis tuan-tuan. Kalau satu masa dulu dia duk marah orang pasal tak main mengaji masjid, hari ni orang hak dulu dia marah duk main mengaji, orang tu pergi marah dia pula, dia tak mau mengaji mana dah. Nampak tuan-tuan? Dia boleh jadi dalam dunia ni, benda macam ni boleh jadi. Dalam dunia ni benda macam ni boleh jadi. Dulu punya bagus, lah ni punya jahat. Boleh jadi benda ni.
Tapi kalau dulu punya jahat, lah punya bagus, alhamdulillah. Pasal apa? Kita mau ending kita cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni, yang tajuk malam ni nak bagi penekanan ni. Hak ni. Maka kerana tu Nabi SAW doa, kita dah sebutnya kali lah. Nabi kata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi sebut doa ni bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Nabi sebut tak mau berhenti. Nabi doa minta, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada kami dari sisi engkau rahmat dan kasih sayang, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha memberi akan hidayah ini. Nabi minta, ya Allah bagi hidayah, jangan tergelincang, jangan gelincang kami daripada hidayah. Nabi minta sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipeluk Nabi kat belakang. Dia kata, ya Rasulullah, takkah hak ni yang kamu nak minta dekat Tuhan? Kamu manusia yang Allah janji syurga. Allah ampun dosa kamu yang dulu dan yang kemudian. Allah ampun semua. Kamu tak payah minta supaya Allah tak gelincirkan kamu daripada hidayah. Nabi kata, wahai Abu Bakar, aku bukan minta untuk aku saja, aku minta untuk umat aku. Nabi kata. Pasal benda ni boleh jadi. Benda macam ni boleh jadi. Maka kita hari ni yang dah ada petunjuk Allah, boleh duk teringat nak main masjid, nak mengaji, duk teringat nak tambah kebaikan, hari apa boleh puasa sunat nak buat, ada masa nak baca Quran dan sebagainya. Hak kita duk terima benda ni hari ni, mau kena minta dekat Allah supaya benda ni jangan Tuhan ambil balik. Bila Tuhan ambil balik benda ni, hidup tak ada guna di atas dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru dia kata, bab ma jaa fil kalam alaih la lahu. Dia kata, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan cakap ni berlaku salah ke atasnya, bukan berfaedah bagi. Cakap ni kebanyakannya nak jadi salah ke kita. Korang sangat cakap ni yang membawa faedah kat kita. Dia kata, kebanyakan cakap kita hari-hari ni nak jadi salah ke kita. Itu maksud dia. Ketahuilah saudaraku, sebetulnya bercakap dengan lain daripada zikrullah, semuanya mau berlaku salah atas orang yang bercakap. Bercakap lain daripada boleh bawa kita ingat kepada Allah, banyak nak jadi dosa kat kita. Dia kata, sebagaimana diterangkan di dalam masalah yang lalu tadi, maka tak kala banyak bercakap itu salah, maka menjadilah ia bahaya atas yang bercakap. Bila banyak bercakap, itu maksud dia. Bukannya menjadikan maslahat yang baik bagi orang yang bercakap. Dia tak membawa maslahat baik. Bila terlampau banyak bercakap, banyak salah. Bila banyak salah, tak jadi kebaikan dekat kita. Bersalahan jikalau bercakap menyuruh buat baik dan menegah daripada buat jahat. Ataupun berzikir, ataupun bertahlil, ataupun baca Quran, ataupun seumpamanya. Tahlil ni maksudnya la ilaha illallah, itu tahlil. Tahlil maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tahlil. Tahmid maksudnya alhamdulillah. Tasbih maksudnya subhanallah. Takbir maksudnya Allahu akbar. So, bila kata banyak bertahlil, bukan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. Yang tu tahlil, bukan. Orang panggil yang tu tahlil kerana ambil sempena hujung dia tak lagi afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ambil sempena tu, maka orang panggil majlis tahlil. Tapi perkataan tahlil maksudnya la ilaha illallah, itu tahlil. Begitu. So banyak mengucapkan la ilaha illallah itu bagus. Dia kata itu zikrullah yang cukup baik. Kalimah yang dia kata khafif ala lisan tetapi thaqil fil mizan. Kalimah ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah ni khafif ala lisan, lidah sebut senang. Dia jumpa satu kawan baru ni, dia bukan orang Islam. Lah mulut ni dengan la ilaha illallah ni duduk di mulut.
Dia duduk cakap dengan kita ni, dia kata, Ustaz, saya ni dulu, dia kata, dekat-dekat dah nak masuk Islam. Kalau tidak, dia kata, Alhamdulillah, jadi orang Islam. Dia cakap begitu. Kalau tidak, dia kata, Alhamdulillah, jadi orang Islam. Dia kata. Tapi pak saya dapat tahu, dia marah saya, dia balun saya cukup-cukup, dia kata, Astagfirullahaladzim. Dia kata, orang tua tu dia buat saya semua. Dia pandai guna orang tu, perkataan tu, dia pergi duduk tempat tu kena. Orang Melayu sendiri guna salah kadang-kadang. Orang kata, nak apa orang lah, InsyaAllah 4. Kita kata InsyaAllah 4 maksudnya 3 lah. Dah ada kata 4 lah. 4 InsyaAllah 4 apa? Alhamdulillah 4 orang dah. Tu baru kena. InsyaAllah 4 ni maksudnya dua ada dah 3. Ni nak tunggu hari nak keluar seorang lagi, InsyaAllah nak jadi 4. Kita tanya dia, anak berapa orang dah? InsyaAllah 4. Oh, kita kata 3 lah. Dah 4 ni. Dia ni fill in the blank pun tak betul lagi. Kan? Benda ni fill in the blank. Nak bubuh apa? Alhamdulillah ke? InsyaAllah ke? Apa ke? Ujak dia tak kata, kita tanya anak berapa? Astagfirullahaladzim 4. Lagi teruk lah. Jadi satu orang yang bukan Islam boleh guna, kena tempat. Kena tempat. Dia guna Alhamdulillah tu betul. Dia guna Astagfirullahaladzim betul. La ilaha illallah ni duduk di mulut. Itu sebab Nabi kata khafif ala lisan. Lidah nak sebut senang. Thaqil fil mizan. Di hari kiamat esok, masa ditimbang amalan, kalimah la ilaha illallah ni berat pada timbangan. Banyak sebut la ilaha illallah ni memberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhirat esok. Begitu. Baik, dia kata bersalahan jikalau bercakap menyuruh buat baik dan mencegah daripada buat jahat, ataupun berzikir, ataupun bertahlil, ataupun baca Quran dan seumpamanya, maka semuanya itu menolak bahaya dan mendatangkan pahala. Yang ni semua bagus. Kalau kita banyak buat benda ni, kita seolah-olah menolak bahaya daripada diri kita, pahala dapat banyak ke kita. Dengan kerana ini, berkhabar Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ummi Habibah zaujin Nabi SAW, anin Nabi SAW qal, kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu illa amrun bil ma'ruf au nahyun an munkar au zikrullah. Maksudnya diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW. Nama dia Ummu Habibah radhiyallahu anha. Isteri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Habibah menceritakan daripada Nabi SAW bersabda ia, semua cakap anak Adam itu atasnya, yakni dosa. Ummu Habibah isteri Nabi, dia kata cakap jadi dosa. Tiada baginya, maksudnya tak dapat pahala. Kebanyakan manusia bila bercakap jadi dosa, tak jadi pahala. Dia kata begitu. Melainkan apabila manusia menyuruh dengan berbuat baik, ataupun menegah daripada buat jahat, ataupun zikrullah. 3 ni tentu pahala. Lain daripada 3 ni takut-takut jadi dosa. Dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah diam ni banyak kelebihan. Dia kata orang yang diam banyak kelebihan. Sesungguhnya kelebihan diam ada banyak. Sebagaimana yang kita dapat kenyataan daripada Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Ni di bawah ni punya banyak dia senaraikan kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan dia. Semua ni ambil daripada hadis Nabi SAW. Dia list benda-benda yang merupakan kebaikan bagi orang yang diam berdasarkan hadis Nabi. Pertama, dia kata orang yang diam, terbilang orang yang diam itu daripada semelia-melia orang Islam. Nabi ada sebut dalam hadis macam tu. Orang Islam yang mulia, yang paling mulia ialah orang yang banyak diam. Dia kata. Kedua, masuk akan syurga oleh orang yang tiada memberi mudarat dan tiada menyakiti muslimin dengan cakap ataupun dengan perbuatannya. Yang kedua, kebaikan dia janji syurga. Orang yang mulut dia, lidah dia, dia tak guna untuk bagi sakit hati orang Islam, dia dapat jaminan syurga.
Yang ketiga, dia kata orang yang diam dapat laba, yang ni dapat untung, iaitu dia dapat kasih Tuhan. Tuhan kasih dekat dia. Orang yang dapat kasih Tuhan dapat untung. Begitu. Dan tertolak daripada murka Allah, dan menyebabkan tertutup daripada aib dan jauh daripadanya. Bila cakap korang, tertutup kita daripada aib. Bila cakap banyak, makan diri. Maka kita terdedah kepada aib diri sendiri. Begitu. Keempat, dia kata menyampaikan kepada hakikat iman. Benar-benar orang yang beriman tak cakap banyak. Hakikat iman, dia kata. Kelima, terbilang orang yang diam itu daripada orang-orang yang kuat sabar dan mempunyai iradah yang berkekalan dan mempunyai himmah yang tinggi, dia kata. Orang yang diam ni, dia kata orang yang kuat sabar. Tuan-tuan, kita kalau tak sabar lah, mulut cakap banyak. Kita boleh kontrol tak bercakap banyak. Kan orang kata kat kita, kan, kalau ikut hati nak jawab balik. Nak biar ke orang duk kata kita senang-senang maruah kita, dia aibkan sebegitu rupa. Ikut hati nak jawab balik. Siapa pun macam tu lah. Orang pergi kata kat kita satu benda yang kita tak buat, kita tak terlintas pun nak buat benda tu, tapi orang kata kat kita, kita tahu orang kata kat kita. Ikut hati nak jawab depan orang, nak habaq kata ini semua fitnah, apa buat cerita, apa saja nak perjalanan aku, dosa lah. Tak bagus. Kita tunjuk kita satu orang yang tidak sabar. Tahan diri, biar. Orang yang boleh tahan lidah tak bercakap ni, tidak jawab balik kepada tohnahan dan fitnah dan sebagainya, dia satu orang yang sabar, dia kata. Kesenang nak buat. Bukan senang kita dengar orang kata kat kita. Mau kita nak pergi cari dia? Mau kita nak pergi cari dia, nak tanya dia depan-depan, hang kata apa kat aku? Kita nak tunggu dengar jawab dia ya. Dia jawab ke dia tak jawab ke, kita nak pedih dia sebiji. Memang niat hati macam tu. Pergi tanya ni syarat dia. Tanya ni syarat dia. Dia jawab pun kita nak boh dia, dia tak jawab pun kita nak boh dia. Ada orang promes macam tu. Dia pergi, hang kata apa kat aku? Telefon tu kata, bila aku katakan, dia sangkut dagu sebiji. Mampu pergi. Nak pergi balai pun aku pergi, nak kena kompang pun aku bayar, masuk lokap pun aku tidur. Dia kata, janji aku boleh rimbuk hang. Dia kata, ini orang tak sabar. Tapi kalau orang sabar, orang main abang kat dia ni, dia duk katakan macam ni, tak apalah, dia pergi kat dia lah, itu akhirat kita kira di sana. Sabar. Sabar bukan penakut. Sabar bukan pengecut. Sabar itu dipuji oleh agama. Dia kata begitu. Yang keenam, dia kata orang yang diam itu dalam naungan Allah. Orang yang diam, jaga mulut ni, dia duduk di bawah naungan Allah dan berseri-seri mukanya dan bersinar-sinar dan bercahaya di hari akhirat esok. Dan peleter itu, dia kata, menerapkan muka di dalam neraka. Orang yang di atas dunia suka beletiak. Beletiak, dia sampai ke peringkat merosakkan maruah dia sendiri. Beletiak. Punca dia marah ke anak, yang tu aja. Anak dia ni tidak berkelakuan seperti mayat yang dia mau. Dia mau anak dia ni perangai macam ni, tapi anak jadi perangai macam lain. Dia beletiak dekat anak dia tu, mula tu duduk beletiak, kata apalah hang buat macam ni, hang bagi malu mak, hang bagi malu ayah. Cakap tu tak apa lagi. Lepas tu dia melarang. Aku menyesal ni beranak kat hang. Dia mulalah. Aku menyesal beranak kat hang, aku malu hang jadi anak aku, hang ni betul-betul. Dia dah jadi satu orang peleter, dia kata. Peleter. Bila terlampau banyak beletiak ni, sampai ke peringkat dia keluar cakap yang bukan-bukan, apa Tuhan ni pergi bagi kat aku anak macam hang. Orang yang sampai peringkat ni punya beletiak, berdasarkan hadis, Nabi kata dia akan diterapkan muka dia dalam neraka. Begitu. Yang ketujuh, dia kata sejahtera orang yang diam itu daripada tersalah. Tak banyak cakap, korang salah. Dia kata sejahtera daripada salah. Dan lari dia daripada segala dosa dengan sebab diamnya. Karena diam, korang berdosa. Begitu. Dan tiada menempuh ia tempat tinggal kejahatan dengan sebab kalamnya itu. Yang ke-8, orang yang diam itu beramal ia dengan hadis Nabi SAW. Lagi jauh dia daripada syaitan, lagi hampir dia dengan redha Tuhan yang Rahman. Dia kata. Yang ke-9, beroleh orang yang diam itu
kehebatan dan juga kehormatan dan juga kesopanan. Orang hormat dia lebih lagi. Tuan-tuan, tengok dia cakap tak banyak, orang lebih lagi rasa respect dekat dia, segan dekat dia. Bila jumpa dia tu, jadi orang punya segan dekat dia tu cukup hebat dalam diri ni. Allah bagi dekat orang yang macam ni kehebatan, dia kata. Begitu. Ke-10, dapat lepas orang yang diam itu daripada sekalian maksiat dan tiada terjun dia di dalam kesilapan. Ke-11, jauh orang yang diam tu daripada sia-sia dan daripada busuk mulut dan daripada jahat. Dia kata, orang yang diam, dia selamat daripada busuk mulut, hidup fitnah orang, buat cerita tak betul tentang orang dan sebagainya, dia terselamat daripada busuk mulut. Yang ke-12, sia-sialah oleh kalam yang banyak itu akan beberapa kebajikan, dan derajat peperangan itu menghapuskan dia oleh satu lafaz daripada murka Tuhan yang maha tinggi. Rugilah orang yang bercakap banyak ni daripada dapat kebajikan yang disebutkan di atas tadi. Kemudian bawah tu dia kata masalah lidah ni banyak kebinasaannya, tersebut di dalam Ihya Ulumuddin. Ringkasnya begini, dia kata pertamanya, bercakap-cakap pada barang yang tiada berfaedah padamu, itu benda tak elok. Bercakap benda yang tak ada faedah, tak elok, dia kata. Keduanya, berlebih-lebih cakap lebih daripada kadar hajat itu tidak baik. Telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Maka tidak berkebajikan kepada kebanyakan daripada cakap-cakap mereka itu, melainkan mereka yang menyuruh dengan bersedekah atau menyuruh buat baik ataupun memperdamaikan di antara orang-orang. Dan berikutnya tuan-tuan baca, tak nak baca, banyak sangat dia punya senarai yang dia buat di sini. Tuan-tuan buka muka surat sebelah. Dia kata bab ma jaa fi syiddati fil amal. Itu bab yang datang pada menyatakan melampau-lampau pada beramal. Ini pula satu bab kita nak kena tengok. Tadi kesimpulan dia senang aja. Nak cakap fikir banyak kali. Kalau cakap tu benda bawa kebaikan, cakap. Kalau cakap tu tak bawa kebaikan, bahkan nak membawa malapetaka kat kita, tak usah cakap. Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, santan binasa. Kan? Mau ingat dengan tu. Telajak perau, boleh gostan. Telajak cakap, habis kita. Kan? Buruk padanya. Macam tu. Baik. Ni pula dia nak main satu tajuk, ma jaa fi syiddati fil amal. Itu bab yang datang pada menyatakan melampau-lampau pada beramal. Kita disuruh, orang Islam disuruh beramal, buat baik, disuruh, tapi jangan melampau. Dia kata, ketahuilah saudaraku, dikehendaki dengan melampau-lampau dalam beramal itu ialah bersangatan kuat beramal, sehingga tidak diketahui siang dan malam. Ni yang kata dilarang oleh agama ni, dia buat amal tapi sampai tak tahu siang malam punya duk buat amalan. Begitu. Ataupun tidak peduli kefarduan yang lain daripada perkara yang dia amalkan itu saja. Dia ada banyak lagi benda fardu lain yang dia kena buat. Dia tak buat hak fardu dia semua, dia tidur buat hak sunat ni lebih-lebih. Duduk di masjid ambil ta'awah balik. Habis baca Quran, zikir, habis zikir tak lagi pergi ambil ayat semayang lain, semayang sunat, habis semayang sunat tak lagi baca Quran pula, baca Quran, zikir pula, masuk waktu dia bang, habis dia bang, dia baca Quran pula, apa semua. Benda dia buat ni amalan, bagus bukan tak bagus. Tetapi di rumah dia ada isteri, dia ada anak. Hak tu fardu, yang tu wajib dia kena tanggung depan ni semua. Hak tu dia tak buat, dia pergi buat benda sunat ni. Hak ni dia panggil melampau di dalam melakukan amalan. Begitu. Baik, seperti satu orang yang puasa sunat, maka digasaknya puasa siang malam dengan tiada berbuka puasa. Tengok bahasa dia guna tu. Dia nak abang kata punya teruk dia ni puasa sunat. Dia kata maka digasaknya puasa. Gasak ni teruk. Kan gasak ni sebut kasar. Maka digasaknya puasa sampai siang malam puasa dengan tidak berbuka puasa. Yang ni melampau. Sampai siang orang kata, main minum dulu. Aku puasa. Okey, puasa tak apa. Sorry. Orang kata kat dia.
Sehari lepas main Isya jumpa pula, main tarik roti canai tu. Aku puasa. Kok mana pula dah. Yang ni melampau. Digasaknya puasa siang malam sampai tak tahu bila nak buka puasa. Yang ni melampau. Ataupun puasa sepanjang-panjang tahun dan sepanjang-panjang bulan dengan tidak berselang hari. Lagi berpuasanya itu. 365 hari tolak raya puasa dengan raya haji saja. Hak lain dia puasa. Ini pun dianggap sebagai melampau. Begitu. Ataupun digasaknya semayang sepanjang-panjang hari dengan tiada tentu tidur dan tidak tentu makan. Semayang sampai tak tidur malam. Sebab apa? Jadi dia jumpa satu hadis, Aisyah jaga tengok Nabi duduk semayang, Aisyah tunggu-tunggu terlena. Aisyah jaga Nabi duduk semayang, tunggu sampai terlena. Aisyah jaga Nabi duduk semayang, tunggu terlena, sehinggalah hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak buku lali Nabi. Dia jumpa hadis tu, dia kata buku lali aku mau bengkak malam ni juga, dia kata. Pula dah. Dia digasaknya semayang sepanjang malam, dia tak tidur walau selelak pun. Yang ni juga melampau, dia kata. Nabi boleh buat. Pasal apa? Pasal Nabi ada pada kekuatan itu. Dia tak kuat, dia nak tidur gasak buat macam tu tak boleh, dia kata. Ataupun digasaknya zikrullah siang malam dengan memberikan anak isterinya dengan tiada tentu makan minum dan kehidupan. Dia kira zikrullah. Dua motor pun tangan duk tarik tasbih lagi. Dua motor tu, mana duk koyak minyak motor lagi, mana yang duk tarik tasbih. Van berhenti terkejut di depan, dia nak break, tersangkut biji tasbih tu, lepas habis bawah lori. Orang pergi tarik keluar, duk bunyi subhanallah duk keluar. Baguslah, zikir itu bagus, bukan kata tak bagus. Tapi kalau sampai nak jadi macam tu, dia kata yang ni melampau. Bukan tajuk kitab ni nak abang kata tak boleh buat benda tu, tapi dia nak bagi tahu kat kita boleh buat, tapi pada kadar yang dibenarkan oleh syarak. Jangan lebih-lebih macam tu. Baik, maka yang demikian itu misal bagi melampau-lampau beramal yang ditegah oleh syarak kita. Sungguh pun syarak kita memecut, yakni menganjurkan seseorang itu biar kuat di dalam mempersediakan bekal akhirat dengan amal ibadah dan juga banyakkan persediaan itu, tetapi tidak pula disuruhnya sampai sedemikian itu. Agama suruh kita buat amal bagi banyak, tapi agama tak suruh pergi sampai ke peringkat ni, dia kata. Bahkan buatlah macam-macam kan amal itu menurut masa yang terluang, dia kata. Kita kena varietiskan amalan kita, bukan zikir saja. Macam-macam benda kita boleh buat. Macam-macam benda boleh buat. Bangkit pergi cerahkan kawasan kubur, itu juga pahala. Tak mesti duduk dalam masjid zikrullah saja. Bangkit pergi tengok pancong potong tulung basuh bilik air pancong kita apa semua bagi bersih, itu juga pahala besar. Bukan duduk zikir dalam masjid saja pahala besar. Varieties kan, dia kata mempelbagaikan amal-amal yang kita boleh buat, bukan buat satu benda saja, dia kata. Maka buatlah macam-macam kan amal itu menurut masa peluang. Dia kata seperti seorang apabila bangun daripada tidur pagi-pagi, maka mengucap ia sebagai yang disuruh oleh syarak. Bangkit pagi baca doa, bangkit tidur. Kemudian kejamban ia diperbuat sebagai suruh syarak. Pergi kejamban pun nak langkah masuk, Nabi kata langkah kaki kiri, baca doa nak masuk jamban. Ataupun keluar daripada jamban diperbuat sebagaimana suruh syarak. Habis dah qada hajat selesai dalam jamban, nak keluar langkah kaki kanan, syarak suruh langkah kaki kanan, baca doa. Macam mana Nabi baca doa langkah keluar daripada jamban. Ini semua ibadat. Dia kata kemudian terus membasuh muka dan ambil wuduk sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Buat macam mana yang syarak suruh. Kemudian semayang sunat wuduk, kemudian semayang sunat dahulu daripada subuh, kemudian semayang subuh dengan berjemaah. Diperbuat semua itu sebagaimana disuruh oleh syarak. Hidup beribadat. Tak mesti malam tak tidur, tak mesti qiyamul lail sampai pagi, tak mesti baca Quran sampai akhir lengkung, sampai habis surah, tak mesti zikir sampai tarik tasbih sampai putih salih.
Banyak lagi benda lain boleh buat, yang benda-benda ni kalau dibuat pahala sama macam kita duk zikir juga. Itu maksud dia. Kemudian memperbuat apa-apa wirid, kemudian daripada semayang, daripada zikir dan sana, dan juga tasbih dan tahlil. Lepas habis semayang, zikir, wirid, puji Allah, bertasbih, bertahlil, semua ni dapat pahala, saya kata. Dan berdoa dan membaca Quran dan apa-apa yang disuruh dan diizinkan oleh syarak. Kemudian pergi pula menuntut hal kehidupan dengan mencari nafkah untuk diri, dengan bekerja, dengan bertukang, ataupun dengan berkira bicara, ataupun dengan berniaga, ataupun lainnya daripada jalan pencarian yang diizinkan oleh syarak. Dah habis selesai sembahyang subuh, zikir sikit, baca Quran sikit, keluar pergi kerja. Kerja dengan tujuan nak cari nafkah. Yang nafkah tu nak bela anak bini. Semua ni ibadat belaka. Tak semestinya tak pergi kerja, duk zikir, duk baca Quran saja. Semua ni merupakan perintah yang disuruh oleh agama. Buat tu dapat pahala, dia kata. Ataupun mengaji, ataupun menuntut ilmu syarak, ataupun ilmu yang diharuskannya, ataupun lainnya. Mengaji apa juga ilmu, selagi mana ilmu tu ilmu yang diharuskan oleh syarak. Ilmu yang tak diharuskan oleh syarak, ilmu sihir yang tu tak usah belajar. Ilmu yang diharuskan oleh syarak banyaklah. Berapa ramai orang Melayu jadi doktor lah ni? Tak ramai. Berapa ramai orang Melayu jadi engineer, bukan engineer makan gaji saja, engineer yang sampai ke peringkat mampu mereka cipta benda-benda baru dalam dunia. Berapa ramai? Ramai budak Melayu jadi engineer, ramai lah ni. Tapi ramai engineer makan gaji, bila kena buang kerja daripada Kelang dah tak tahu buat apa dah. Dah tak tahu buat apa dah, duk teriak di rumah dah. Tapi ada ijazah engineering, tetapi tak boleh nak berdiri atas kaki sendiri. Nak buka Kelang buat jarum pun tak erti. Nak buka Kelang buat sarung tangan getah pun tak erti. Mentaliti dia, mentaliti nak pergi makan gaji. Nak minta Kelang ambil dia kerja baru dia boleh dapat gaji. Kalau tak ada kerja tu, apa boleh tak tahu buat dah. Ini yang dia ada. Banyak lagi benda boleh dibuat. Doktor, berapa ramai doktor-doktor yang dia ada lah ni, yang betul-betul pakar bukan orang Islam. Semua benda ni ilmu yang harus dipelajari, sehingga dapat peluang lain daripada kerja apa-apa pula. Kemudian ditunaikan sembahyang fardu dan sunat dan segala wiridnya, dan juga makan dan minum dan lainnya sebagai yang diizinkan oleh syarak. Dia kata, tapi dalam duk kerja, bila mai waktu sembahyang. Dia kata, ini yang dikatakan hidup beribadat. Daripada pagi-pagi bangkit tidur, baca doa, bangkit tidur, jalan pergi ke jamban, langkah kaki kiri, baca doa masuk jamban, keluar jamban, langkah kaki kanan, baca doa, keluar jamban, sampailah pergi bersuci, bersih gigi, mandi, semua ambil ayat semayang sunat wudu, semayang sunat qabliyah subuh, lepas tu semayang subuh berjemaah, lepas tu dengan sedikit wirid, sedikit zikir, sedikit baca Quran, keluar pergi kerja. Dalam duk sibuk-sibuk kerja, mai waktu semayang. Kita sudah pun set diri kita duduk dalam satu suasana hidup beribadat. Dia kata, ni yang agama suruh. Demikianlah sehingga habis waktu, berikut waktu yang lain, dan habis hari siang dan malam, berikut pula dengan siang dan malam yang lain pula. Semua peluang itu bermacam-macam amal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kerjakannya. Bukannya menunggu satu kerja amal saja. Bukan wirid saja ya. Bukan yang tu saja. Dia kata dengan memperbuat bersungguh-sungguh sampai tidak tidur-tidur kerana nak qiyamul lail dan sebagainya. Bahkan tidur itu pun disuruh oleh syarak, turut sebagaimana tertibnya. Tidur pun syarak suruh. Bukan kata syarak suruh bangkit sembahyang malam tak bagi tidur. Tidur tu syarak suruh. Diri kita ada hak terhadap kita. Kita kena jaga hak dia. Hak mata perlu pejam, tidur. Hak badan perlu masa untuk rehat. Hak isteri dan anak-anak perlu masa untuk kita sebagai suami, sebagai bapa bersama dengan dia. Semua hak ni mesti dipenuhi. Memenuhi hak ni semua adalah ibadat. Agama kata lagu tu. Sekiranya seorang yang beramal itu diperbuat sedikit ibadatnya, tetapi berkekalan amalan itu,
maka iaitulah lebih terpuji daripada amal yang diperbuat sungguh-sungguh dan banyak dengan sekaligus sahaja. Ini yang kata istiqamah. Buat sikit, tapi kita maintain benda tu. Kita konsisten dalam buat benda tu. Lebih baik daripada sedih buat sampai masuk hospital lepas tu. Kita buat sikit-sikit. Seperti seorang yang mengamalkan, mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tiap-tiap sudah semayang 33 kali. Dalam sepanjang umurnya dia buat yang demikian itu, maka ia itu terlebih dipuji oleh syarak, lebih daripada memperbuat, mengucap dengan sekaligus 10,000 di dalam sepanjang umur dia. Tuan-tuan, kita kena komit dengan benda ni, kena komit. Kita kena istiqamah dengan benda ni. Lepas semayang, kalut macam mana pun, kena baca. Ayat kursi kena baca sekali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ni mau baca 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah mau 33 kali. Allahu Akbar mau 33 kali. Yang ni kena buat. Kalut pun kena buat. Tak kalut lebih-lebih lagi kita kena buat. Hadis yang Nabi kata, Nabi istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi do istighfar ni dua riwayat. Satu kata tak kurang daripada 70 kali. Satu riwayat kata tak kurang 100 kali. Kalau kita tiap-tiap kali lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahalazim, 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 15 kali cukup. 3, 6, 9, 12, 15. 15 kali cukup. 5 kali semayang. 5 kali semayang. 15 kali sekali. Tak 70 lebih. Cukup. Tapi kalau kita sedih nak habis 70, kita berasa lambat. Habis semayang, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, 15 saat saja. Lepas tu baru ikuti dengan wirid lain. Nak baca ayat kursi ke, nak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ke apakah, mula dengan Astaghfirullahalazim. Satu semayang fardu kita baca 15 kali Astaghfirullahalazim. 5 waktu semayang kita cukup macam yang Nabi kata, 70 kali lebih kita dah boleh buat. Kalau kita boleh buat benda ni secara istiqamah, itu yang paling baik. Agama cukup suka, dia kata. Maka hendaklah seorang itu biar sedikit amal asalkan berkekalan. Kerana memperbuat banyak-banyak dengan mau berkekalan itu berat, dia kata. Dan mau membawa kepada mustahil upaya memperbuat yang demikian itu. Nak buat sedih banyak ni, lalai tak buat langsung. Itu ceritanya. Bermula dalil, wallahualam. Ini kita sambung kemudian. Bermula dalil, dikeji melampau-lampau beramal ibadat itu, diterangkan di dalam hadis. Hadis ni agak panjang. Kita akan tengok hadis macam mana Nabi SAW mengingatkan supaya kita tak melampau di dalam nak buat benda-benda yang macam ni. Wallahualam. Bolehkah kaum wanita potong rambut? Boleh, tak potong kalau meleret kat tanah. Kan? Bolehkah kaum wanita memotong rambut? Boleh. Dengan syarat dia memelihara adab-adab dia lah. Sebaik-baik orang perempuan nak potong rambut, pergi dekat kedai potong rambut yang juga wanita Islam. Sebab aurat wanita Islam dengan wanita kafir sama macam aurat dia dengan laki-laki yang halal kahwin. Yang ni yang jadi isu lah ni dalam masyarakat, jadi isu kan. Anak-anak kita duduk mengaji universiti, mereka duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Bila duduk sebilik di universiti, Islam dengan bukan Islam, masalah. Takkan sepanjang masa budak ni nak pakai mini telekong. Dia duduk dalam bilik dia. Jadi dia buka. Bila buka, dari segi agama, aurat wanita Islam dengan wanita kafir sama macam aurat dia dengan orang lelaki yang halal kahwin. Dia dianggap mendedahkan aurat. Bila kita cakap benda ni, ada pihak kata kita ni macam-macam lah. Golongan yang tak mau nak bercampur dengan bukan Islam lah, ini golongan apa, tak larat dengar.
Benda ni benda agama. Masalahnya benda ni benda agama. Tak ada masalah nak bercampur bergaul. Disuruh oleh agama kita bercampur. Tapi batas-batas sempadan hukum jagalah. Awak masalah ke nak bagi Islam duduk sama sebilik dengan Islam? Orang bukan Islam duduk sama sebilik, tapi waktu lain berjumpa bersembang macam biasa lah. Cuma nak jaga aurat. Itu masalah. Jadi orang perempuan kalau nak potong rambut, dia pergi kedai potong rambut yang dimiliki, yang diusahakan oleh orang perempuan Islam juga. Dan pastikan kedai itu tak dimasuki oleh laki-laki yang tak berkenaan ke dalam kedai itu. Satu laki-laki hantar isteri dia nak pergi potong rambut, dia jangan duduk menyerangguh dalam kedai itu sama. Pasal orang perempuan lain pun duduk potong rambut juga. Dia pergi hantar, dia tunggu lampai tak. Ini kita bercakap dari segi hukum. Hukumnya begitu. Jadi kalau soalan kata bolehkah orang perempuan potong rambut, memang boleh lah. Memang boleh potong, tapi dengan mengambil kira faktor-faktor hukum. Begitu. Duit masjid ataupun duit surau simpan dalam bank. Mana lebih baik? Simpan dalam bank atau kita gunakan duit itu untuk keperluan surau dan gunakan untuk agama? Tentang faedahnya macam mana pula? Soalan tu. Tentang faedahnya macam mana pula? Kan? Baik. Duit ni kena simpan di bank lah. Kita tak boleh simpan bawah kapet masjid. Dan kita tak boleh disimpan di rumah Tok Imam. Sebab hari ni pencuri kawak dia tak kenal Tok Imam. Dia tak kenal ustaz. Dia ketam semacam aja. Kan? Jadi cerita duit ni, duit bila banyak memang kena simpan di bank. Tak ada pilihan. Cumanya kalau sekiranya duit itu ada masjid di Pulau Pinang dan di mana-mana negeri pun, yang pihak pentadbir masjid ni dia syok duit himpun duit. Dia syok. Dia tak mau belanja. Yang dia tahu mesyuarat bincang macam mana nak tambah kutipan. Tapi dia tak tahu macam mana nak belanjakan kutipan itu. Kita ada main masjid, ada buah duit dalam tabung ni. Kita bagi ni bukan nak bagi suruh dia tolong simpan. Kalau nak tolong simpan, kita pun tahu simpan. Kita bagi tu tujuan supaya duit yang kita bagi tu dimanfaatkan oleh masjid. Masjid guna duit tu untuk nak buat benda yang membawa manfaat kepada anak qaryah. Tu kita mau. Jadi kita bukan nak berbangga dengan jumlah tabung masjid kita yang tinggi. Sebab tak mencapai matlamat. Matlamat orang buat khairat. Bagi duit tu matlamat dia nak supaya duit tu dimanfaatkan. Kalau duit tu ambil simpan tak ada manfaat. Tapi kalau duit tu ada lebih banyak, hak mana yang terlebih daripada perbelanjaan ni, simpan dalam bank. Simpan dalam bank itu tidak jadi kesalahan. Dengan syarat buka akaun yang Islam punya. Tapi duit tu kita mesti fikir. Sebagai pihak yang mentadbir dan mengurus masjid, dia kena fikir macam mana nak guna duit tu, nak utilize duit tu untuk tujuan yang membawa manfaat kepada anak qaryah. Oh yang ni. Perbanyakkan program, apa ceramah ke, kuliah pengajian ke, buat apa-apa benda yang boleh bagi orang rasa bangga dengan masjid. Buat keychain, key holder Masjid Jami' Jelutong. Buat yang tu. Kepada anak qaryah kita jual harga kos, minta apa? Kita jual harga kos. Kalau kos buat di Kelang harga 5 kupang, kita jual 5 kupang dekat anak qaryah. Tak ada untung, minta apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak anak qaryah kita bangga dengan masjid kita. Dia bawa key holder Masjid Jami' Jelutong. Dia bangga dia anak qaryah Masjid Jelutong. Ini satu benda yang baik. Masjid Tikam Batu buat benda ni. Mereka buat kalender masjid. Atas nama Masjid Jami' Jelutong, kalender kita keluar. Anak-anak qaryah kita bubuh di dinding rumah dia. Dia bangga gambar masjid dia ada di dinding rumah dia. Duit-duit ni kita guna ke jalan tu. Ke jalan nak menyemai dalam diri anak qaryah kita rasa bangga dengan masjid qaryah dia. Kita mau macam tu. Ini cara nak guna duit. Duk tunggu nanti nak buat pagang baru aja baru nak pakai, nak tukang kapet baru aja baru nak pakai. Itu pun nak pakai juga. Tapi sambil-sambil nak tunggu ni jalan benda-benda ni.
benda-benda yang sambil-sambil ni jalan. Begitu. Guna duit-duit yang orang bagi ni, guna bagi wangi bilik ayam kita. Biar orang tu rajin main ke masjid kerana dia syok bilik ayam. Satu tarikan untuk dia main masjid. Dia syok main masjid ni, antara sebab dia syok main masjid ni pasal apa? Pasal bilik ayam bersih. Tuan-tuan tahu, kita bila ambil, kita berjalan mana-mana tempat, kita dah spot dah masjid mana kita nak berhenti. Kalau kita orang jenis duk travel sana sini, kita dah spot dah masjid mana nak berhenti. Kalau dulu sebelum ada highway, kita duk pakai jalan lama nak pergi Kuala Lumpur, Masjid Kampar satu masjid yang kita mesti berhenti. Pasal apa kita nak berhenti Masjid Kampar, sedangkan sepanjang jalan macam-macam masjid duk ada? Kita pilih Masjid Kampar Perak ni pasal apa? Pasal masjid tu bilik ayam dia sentiasa bersih, kita masuk rasa selesa, semayang pun berasa steady aja. Kerana tu kita pilih masjid tu. Itu satu promosi baik terhadap masjid kita. Dan ada, kita dah spot dah masjid ni jangan dulu singgah. Pasal apa? Kita singgah dulu dah kenal dah. Kita tak singgah, itu satu pasal. Kita habang ke orang pula, masjid tu hantar selalu singgah karut. Bukankah itu merosakkan imej masjid kita? Jadi duit-duit masjid ni jangan sayang untuk nak perelok tempat-tempat yang penting di masjid kita. Bilik ayam penting, tuan-tuan. Bilik ayam masjid ni cukup penting. Kena jaga kebersihan dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi soalan yang last ni tentang faedahnya macam mana pula? Kan ni soalan ni soalan kerana disimpan dalam akaun yang tidak Islamik. Jadi tak payah tanya tentang duit faedah, simpan dalam akaun yang Islam punya. Selesai masalah. Begitu. Puasa sunat pula, dia kata, patutkah kita buka puasa? Maksudnya puasa sunat kerana nak meraihkan orang yang datang ke rumah kita. Apakah patut kita berbuka puasa walaupun sudah 4 atau 5 jam kita berpuasa? Ada dalam tajuk hak kita nak main ni. Tadi hak kita berhenti tadi seperti di dalam hadis tu yang dicerita bab ni. Cerita tentang seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ni, Nabi sudah saudarakan dia dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi telah ambil Salman, ambil Abu Darda bagi jadi saudara. Saudara sampai ke peringkat boleh mewarisi harta pusaka. Nabi buat macam tu. Yang kemudiannya hukum itu dimansuhkan. Tak ada dah. Sebelum hukum tu dimansuhkan, Nabi jadikan Salman dengan Abu Darda ni saudara. Saudara bukan saudara se-Islam aja, saudara sampai boleh ambil pesaka. Kemudiannya dimansuhkan hukum tu. Satu hari bila Salman pergi ke rumah Abu Darda puasa. Dia suruh Salman makan. Salman kata, hang pasal apa tak makan? Dia kata, aku puasa. Salman kata, kalau hang puasa, aku pun tak mau makan. Aku hanya akan makan kalau hang makan. Salman pada masa Abu Darda pada masa itu tengah puasa sunat. Oleh kerana Salman kata macam tu kat dia, dia buka puasa. Itu hadis sepintas lalu, kita akan baca panjang lagi hadis tu. Dalam bab tu dia ada bahaskan tentang buka puasa bagi orang yang puasa sunat. Apa hukum dia? Kan? Jadi ringkas kita kata dia akan bincang panjang. Ringkas kita kata disuruh kita buka puasa. Kerana puasa tu sunat. Meraihkan tetamu itu wajib. Bila bertembung sunat dengan wajib, wajib dimenangkan. Dia kira macam tu. Dia kira macam tu. Kan? Kecuali lah kata kalau dia dah puasa sehari tu sampai dah pukul 6.30 dah. Saat 7.30 lagi sejam lagi tak lagi nak buka puasa. Satu syekh mana kan sudah mai pukul 6.30 di rumah dia. Mai pula bawa dengan cucuk pisang berhenti beli tengah jalan tang mana kat tadi. Mai buka, adakah dia nak buka puasa dalam keadaan macam tu? Dia kata tak apa, makan. Hang tak makan kan? Tak apa, sat pergi makan. Bangkit buat-buat pergi ke dapur sat ke apa ke, pandai-pandai lah. Dan tak payah abang lah dekat tetamu ni kata kita puasa, dia jadi tak syok lah. Dia beli cucuk pisang main nak seronok makan dengan kita pergi abang puasa kan. Kita kata tak apa, makan dulu sat nak pergi belakang sat ke apa, buat-buat kata apa kan. Pandai-pandai lah. Kan? Bukan berdosa yang tu. Pasal apa tinggal sejam lagi nak buka puasa.
Takkanlah Islam sampai tinggal sejam pun nak pasal ke buka puasa juga. Kan? Pukul 9 pagi dia main pun dia nak pederas puasa lagi, tak salah. Islam dia macam tu. Dari segi hukum dia jelas, kemudian dia ada tolak ansur dalam beberapa benda yang melibatkan soal sunat dan sebagainya. Kita akan baca detail pada bulan depan insya-Allah. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.